Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan bentangkan subjek kaunseling kelompok. Kami terdiri daripada 4 orang, iaitu yang pertama saya sendiri, Syahazika binti Syahrudin, Nisa Naziha binti Majinin, Intan Nur Amirah binti Zulkifli, Nurin Hazika binti Rahim. Pengenalan kaunseling kelompok. Kaunseling kelompok adalah satu proses tolong bantu bagi menyesuaikan diri dengan kehidupan seharian. Manakala kaunseling kelompok boleh didefinisikan sebagai pengumpulan beberapa orang individu yang berinteraksi serta mempunyai perhubungan psikologi di antara satu sama yang lain. Ia melibatkan proses perhubungan individu dalam kumpulan secara dinamik tentang tingkah laku dan juga pemikiran. Seterusnya, kaunseling kelompok adalah satu proses perhubungan antara individu secara berkelompok yang melibatkan seorang kaunselor dengan beberapa orang ahli yang mencerminkan diri mereka serta situasi yang dialami. Tujuan perhubungan tersebut adalah untuk mengubah sikap dan kelakuan. Kaunseling kelompok juga boleh didefinisikan seperti 2 orang atau lebih yang berkumpul bersama untuk tujuan beberapa interaksi yang telah dirancang. Pemimpin membentuk kumpulan untuk membincangkan atau membuat keputusan tentang sesuatu perkara, meneroka masalah pribadi atau untuk menyiapkan tugas khusus untuk mencapai matlamat yang spesifik. Jadi, berdasarkan definisi-definisi yang setelah saya nyatakan tadi, dapat dirumuskan bahawa kaunseling kelompok adalah satu proses interaksi antara individu yang dinamik dan melibatkan seorang kaunselor terlatih yang berperanan sebagai pemimpin dengan beberapa orang ahli yang ingin menerokai diri sendiri serta keadaan yang dialami dalam usaha mengubah sikap untuk memperoleh penyesuaian dan perkembangan diri. Kaunseling kelompok mempunyai hubungan yang rapat dengan dakwah dalam berkongsi perasaan, pandangan dan sokongan emosi dalam kalangan ahli kelompok. Hubungan kaunseling kelompok dengan dakwah adalah saling memberi sokongan emosi dan motivasi antara ahli kelompok dalam proses pengembangan hidup. Hal ini kerana setiap individu memerlukan sokongan bagi melakukan keputusan yang rasional. Bukanlah manusia tidak bergantung kepada Allah, namun manusia itu bersifat lemah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala menerusi surah An-Nisa ayat 28 yang bermaksud manusia itu diciptakan bersifat lemah. Kedua, ahli dapat menyelesaikan masalah serta menampakkan perkembangan diri yang positif melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Hakikatnya, manusia tidak boleh lari dari berbagai masalah yang melanda kehidupan, namun perlu menyelesaikannya mengikut garis panduan agama. Ahli kelompok boleh menceritakan masalah yang dihadapinya agar dapat mengurangkan beban yang ditanggung. Ketiga, hubungan kaunseling kelompok dengan dakwah ialah belajar bagaimana cara membina kepekaan terhadap keperluan atau cara menghargai orang lain. Setelah mendengar luahan ahli tersebut, ahli yang lain boleh memberi cadangan atau nasihat dari pandangan Islam bagi mengurangkan bebannya. Keempat, mengajak ahli melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran dengan menekankan aspek ibadah dan akhlak mulia seperti qiyamul lail, bersedekah, sabar dan sebagainya. Sebagaimana dalil Al-Quran surah Al-Imran ayat 104, dan adalah di antara kamu ada golongan yang menyuruh kebajikan, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah mungkar, dan mereka itulah orang yang beruntung. Akhirnya sekali, hubungan kaunseling kelompok dengan dakwah adalah menerusi penyelesaian masalah ahli untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Konsep kebahagiaan dalam kehidupan adalah dengan meletakkan sepenuhnya cinta kepada Allah agar dapat meraih kasih sayangnya. Maka dapat disimpulkan bahawa hubungan kaunseling kelompok dengan dakwah adalah amat rapat yang bertujukan kepada pelaksanaan syariat Islam secara tidak langsung. Kaunseling kelompok yang berlandaskan dakwah Islamiah mampu menyelesaikan masalah ahli kelompok serta mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, insya-Allah. Pendekatan dakwah terhadap kaunseling kelompok. Yang pertama, konsep tolong-menolong. Kaunselor tidak lari dari konsep pendekatan dakwah, iaitu dengan memberi panduan dan bimbingan kepada klien. Yang kedua, konsep muhasabah diri. Ia merupakan satu wasilah untuk mencari punca timbulnya sesuatu masalah agar dari semasa ke semasa dapat memperbaiki diri. Yang ketiga, pendekatan perubahan tingkah laku. Rasulullah SAW juga merupakan contoh tauladan yang telah lama menggunakan konsep ini dalam memperbetulkan akidah dan tingkah laku yang buruk. Yang keempat, pendekatan pengurusan emosi. Kaunseling kelompok membantu meningkatkan motivasi, semangat dan membantu sesama ahli membentuk individu ke arah yang lebih positif. Kesimpulannya, kaunseling kelompok merupakan satu perjumpaan yang dilakukan oleh beberapa orang individu demi mencapai matlamat dan tujuan yang sama. Selain itu,
Kaunseling kelompok adalah satu medium kepada dakwa untuk menyelesaikan masalah yang timbul. Seterusnya, melalui kaunseling kelompok juga boleh membawa seseorang itu ke arah satu perubahan yang lebih baik sama ada dari aspek tingkah laku dan pemikiran. Selain itu, antara pendekatan dakwah yang dilakukan dalam kaunseling kelompok ialah tolong-menolong, yang mana tujuan utamanya adalah untuk membantu individu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kaunseling kelompok juga telah berjaya membentuk akhlak mulia dan budi pekerti seseorang individu. Hal ini kerana konsep dakwah yang berlandaskan syarak telah berjaya meningkatkan keimanan seseorang untuk mengelakkan diri daripada melakukan perkara yang tidak berfaedah. Justru itu, pengaplikasian kaedah dakwah seperti bilhal, mawizatul hasanah dan bil hikmah dalam kalangan ketua dan ahli kaunseling kelompok adalah penting bagi pembentukan akhlak mulia serta jati diri yang kukuh dalam membentuk peradaban ummah dalam kalangan ahli kelompok.